Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami dari Kolej Matrikulasi Pahang akan membentangkan PLC Teacher Sharing Session kami yang bertajuk Whiteboard Fee. Sebelum saya meneruskan pembentangan kumpulan kami, izinkan saya memperkenalkan ahli kumpulan kami yang terdiri daripada Puan Suryati binti Muhammad selaku Ketua Kumpulan, Puan Norezah binti Haidir, Puan Najwa binti Mahsyar dan saya Maisara binti Muhammad sebagai pembentang bagi PLC kami pada hari ini. Perkongsian guru kami pada kali ini, kami memilih untuk menggunakan Whiteboard Fee sebagai pemudah cara bagi pembelajaran atas talian, terutamanya bagi kursus Fizik SP025. Perkongsian guru kami menggunakan Whiteboard Fee pada kali ini dapat dibahagikan kepada dua, iaitu untuk guru dan juga untuk pelajar. Bagi guru, objektif PLC kami adalah untuk berkongsi penggunaan Whiteboard Fee kepada semua pensyarah, terutamanya pensyarah fizik, membantu pensyarah mengesan dan mengesan segala masalah yang dihadapi oleh pelajar ketika berlangsungnya kelas di atas talian, especially ketika menggunakan Google Meet dan sebagainya. Menggunakan Whiteboard Fee juga dapat meningkatkan kawalan pensyarah terhadap aktiviti pelajar. Bagi pelajar pula, objektif PLC kami adalah untuk meningkatkan pencapaian pelajar dalam subtopik 3.5 kursus Fizik SP025 dan juga meningkatkan penglibatan pelajar di dalam pembelajaran atas talian. Sasaran kumpulan kami adalah pelajar 2 semester daripada kelas 9M1 DS32, iaitu di bawah bimbingan Puan Najwa. Modul 1 sesi 2020-2021 di mana ia melibatkan 6 orang pelajar lelaki dan 16 orang pelajar perempuan. Pernyataan masalah kami bermula daripada markah kuis 3 pelajar 9M1 DS32 di mana kebanyakan pelajar tidak mendapat grade A bagi kuis tersebut dan 23% pelajar mencapai grade F. Berikut merupakan perancangan dan pelaksanaan PLC kami bermula daripada pembentukan ahli kumpulan iaitu pada 6 Januari 2021 dan berakhir pada 16 April 2021. Perkongsian guru kami bermula daripada perbincangan ahli kumpulan berkenaan dengan teknik yang terbaik yang boleh digunakan untuk menilai kefahaman pelajar secara terus ketika berlangsungnya kelas di atas talian. Puan Ezah kemudian menunjukkan teknik yang beliau gunakan di dalam kelas beliau iaitu menggunakan Whiteboard Fee. Berikut merupakan set ujian pra dan pasca yang kami gunakan bagi subtopik 3.5 iaitu Resistor in Series and Parallel. Pelaksanaan penggunaan Whiteboard Fee dilakukan oleh Puan Najwa bagi kelas 9M1 DS32 di mana beliau memperkenalkan teknik yang biasa digunakan sebelum ini bagi menyelesaikan masalah resistor in series and parallel. Kemudian diperkenalkan pula Whiteboard Fee bagi pelajar menggunakan whiteboard tersebut untuk dinilai oleh pensyarah ketika berlakunya kelas atas talian. Di sini boleh dilihat ketika Puan Najwa menerangkan berkenaan dengan soalan tersebut, pensyarah boleh terus menulis di atas whiteboard tersebut dan dapat dipaparkan ke semua skrin pelajar. Kemudian, pelajar juga dapat menulis di atas whiteboard mereka
dan pensyarah boleh terus melihat adakah penyelesaian masalah mereka itu adakah betul ataupun tidak. Di situ pensyarah boleh menilai kefahaman pelajar terhadap sesuatu topik yang telah dibincangkan. Berikut merupakan markah ujian pra yang dilaksanakan terhadap kelas 9M1 di S32. Didapati sebanyak 81.8% pelajar tidak mendapat grade A dan 50% pelajar mendapat grade C dan ke bawah. Setelah diperkenalkan whiteboard fee, penilaian pasca dijalankan terhadap kelas yang sama dan berikut merupakan perbandingan ujian markah pra dan juga ujian markah pasca. Didapati tiada pelajar yang mendapat grade F dan 86.3% pelajar menunjukkan peningkatan yang ketara berbanding dengan ujian pasca yang dilakukan sebelum ini. Berikut menunjukkan perbandingan markah yang ketara di antara ujian pra dan juga ujian pasca yang dilaksanakan bagi kelas 9M1 di S32. Berikut merupakan refleksi perkongsian guru kami pada kali ini, di mana kekuatan whiteboard fee ialah ia dapat digunakan dengan mudah dan mesra pengguna kerana pelajar tidak perlu mempunyai akaun dan tidak perlu sign up untuk menggunakan aplikasi tersebut, hanya boleh terus ke laman sesawang whiteboard fee dan boleh terus menggunakannya. Pelajar boleh terlibat secara aktif dalam proses PDP di mana pensyarah boleh terus bertanyakan soalan dan pelajar boleh terus menjawab soalan tersebut. Ia juga dapat menambahkan keyakinan guru dan juga pelajar dan kawalan terhadap aktiviti pelajar juga dapat ditingkatkan. Walau bagaimanapun, seperti aplikasi-aplikasi yang lain, whiteboard fee juga mempunyai terbatas dan mempunyai kelemahannya, iaitu ia memerlukan data yang bagus untuk pelajar menggunakan aplikasi tersebut dan ia agak sukar sekiranya pelajar tidak mempunyai stylus pen ataupun writing tab yang baik kerana pelajar sukar untuk menulis di atas whiteboard tersebut dan juga bilangan pelajar yang terlalu ramai di dalam kelas menyebabkan terlalu banyak jawapan yang diterima oleh pensyarah pada masa yang sama. Namun begitu, bagi mengatasi kelemahan-kelemahan sebelum ini, guru boleh membuat persediaan awal dan perlu mahir dengan features yang ada di dalam aplikasi tersebut dan kelas boleh dilaksanakan dalam kumpulan yang lebih kecil dan juga penggunaan aplikasi-aplikasi yang lain sebagai aplikasi tambahan bagi menjadikan pembelajaran atas talian lebih bermakna dan dapat mencapai objektif pembelajaran pada hari tersebut. Itu sahaja perkongsian guru kami pada hari ini. Diharapkan whiteboard fee dapat digunakan dan disebarluaskan penggunaannya oleh semua pensyarah di Kolej Matrikulasi. Sekian, terima kasih.